Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera pada abangku yang dirindui selalu. Okey, apa khabar semua? Harap semua okey lah steady Okey. Jadi hari ni gitar special bang. Hari ni gitar Squier. Hari ni gitar Squier Telecaster Affinity. Dan hari ni ada penampilan istimewa sebuah Orange Crush 12. Orange ni kecil je bang, kan, dalam satu kaki lebih sikit kan. Lepas tu dia 12 watt dan ada beberapa karakter, beberapa dia punya adjuster knob ni kan. Dia simple, dia ada mid, bass, treble kan. Lepas tu dia ada overdrive dan dia ada gain, dia ada volume kan. Saya dah lama dah tak test M ni kan. Dulu pernah lah saya pergi dekat satu music store ni, saya test lah M ni kan. So far okay and not bad kan. Jadi hari ni saya buat review lah tentang M dan gitar ni. Jadi untuk makluman sahabat-sahabat semua, gitar dengan M ni dia adalah satu owner. Dia owner apa? Nama owner tu Abang Benjamin. Benjamin bin apa tak saya pun lupa kan. Nama owner tu Abang Benjamin. So Abang Benjamin ni dia daripada Mesing. Dia datang daripada Mesing, dia datang ke sini, dia hantar gitar kan. Okey. Jadi M ni dia baru beli, gitar ni pun dia baru beli. Kan. So far gitar ni okey lah kan. Just nice je kan, cantik rupa dia kan. Ni ada macam grease sikit, ada minyak-minyak sikit pasal saya main tadi tu. Saya dah polish, tapi bila kita main tu kan ada grease, tangan kita ada berminyak kan. Ada sekejap lagi lap ni settle lah, ada kilat balik kan. Okey. Jadi banyak yang dah dibuat kat gitar ni. Masa mula sampai memang dia buzzing bang. Dia buzzing. Bila saya buat string bending tali satu, dia choke terus. Dia bunyi sumbat kan. Lepas tu saya belik macam ni, saya dapati dia punya string radius tu tak konsisten. Tali 5 dengan tali 6 tu bass side tu dia rendah. Dia rendah. Lepas tu tali treble side tu dia terlebih tinggi pula kan. Jadi apa yang dah dibuat kat gitar ni, saya buat partial fret leveling. Lepas tu ada banyak juga kan, ada banyak juga uneven frets dekat sini. Obvious, dia obvious kan. Lepas tu saya buat thrust rod adjustment, sebab dia punya neck dia terlalu straight sangat kan. Dia neck tu kita tak boleh straight, neck tu kita kena ada relief sikit. So bila kita relief sikit tu dia memberi ruang dekat kita untuk tali tu bergetar kat sini kan. Tali tu dia tak sangkut Okey, jadi dia punya penampilan dia ada dua humbucker, neck dengan bridge humbucker. Lepas tu dua volume dan dua tone. Masing-masing dia separate dia separate wiring. So kalau macam neck, kalau neck yang sound dia macam ni. So yang ni bridge pickup. Okey, yang ini bukan sound original dia. Yang ni saya pakai pedal EVH 5150 ni. Okey, so sekarang ni saya pakai sound original dia. Saya naikkan overdrive full. Lepas tu dia punya treble, mid dengan bass saya set up dia semua pukul 12. Semua flat frequency kan. Okey, so bunyi dia macam ni Ini overdrive M lah. Okey, dalam episod kali ni saya bahagikan kepada dua bahagian lah Pertama kita cerita pasal gitar, kedua kita cerita pasal amp pula
Jadi untuk yang bahagian pertama ni saya cerita pasal gitar dulu. Jadi ada banyaklah maklumat yang saya nak kongsikan pada sahabat-sahabat semua. Jadi gitar ni intonation. Okey, dia punya intonation dia bila saya buat open string punya tuning kan. Jadi dia punya indicator tuning tu dia indicator tuner tu dia okey lah, dia tegak kan. Dia okey. Tapi bila saya fretting fret 12 je kan, tak payah dekat atas, fret 12 je, dia flat. Dia flat. Jadi saya tolak dia ke depan lah kan? Saya tolak dia ke depan, ke semua sekali dia flat. Bila dia flat tu, bila saya main kita boleh dengar dia punya pitch tu tak sampai. Lainnya gitar ni saya dapati dia punya three way toggle switch ni, dia punya arrow, dia punya direction dia tak macam ni. Macam ni saya dah adjust balik kan. Sebab kita main macam ni, lepas tu kita tolak macam ni kan. So dia alignment dengan kita punya pergerakan tangan tu macam ni kan. Okey. Yang asal dia bukan macam ni, dia macam ni. Saya kena tolak dia macam ni. Kan? Dia ke sini. Dia bukan macam ni, dia macam ni. Kan? Jadi saya dah adjust balik lah. Yang ni dia punya fret, dia kasar bang. Dia punya fret dia kasar. Jadi saya boleh nampak lah kesan-kesan diorang buat fret leveling. Tapi yang saya heran dekat sini macam tak buat. Dekat sini dia okey kan. Dekat sini dia macam tak buat. Jadi bila saya bend tu dia choke kan, dia sumbat. Okey, jadi apa yang saya dah buat kat sini, saya dah buat dressing balik lah. Saya buat dressing balik, bagi dia licin balik sampai atas ni kan. Jadi bila kita main tu tak adalah rasa kesat kan. Lepas tu yang lainnya fretboard. Okey, dia punya fretboard ni saya dah saya dah sapu dengan minyak kayu jati lah, macam biasa saya buat. Jadi yang asalnya dia punya kayu tak terampil macam ni kan. Macam ni dia dah terampil, nampak dia nampak macam bila tengok tu dia rejuvenate balik kan. Sebab minyak tu dia menaikkan lagi seri kayu. Jadi masa mula saya tengok gitar ni, masa letak atas meja tu, saya perhatikan dia punya kayu fretboard ni rupa dia macam kusam, pucat macam tu kan. Macam bila kita tengok pun biasa-biasa je kan. Jadi alhamdulillah lah saya dapat kemaskan balik dia punya colour tu. Jadi dah naik lah dia punya seri. Dia punya seri colour dia tu dah nampak macam okey lah kan. Bila tengok tu just nice je kan. Okey, truss rod ni saya dah adjust balik lah. Saya buat relief. Dan string action height untuk setup gitar ni adalah 1mm di tali 1 dan 1.2 di tali 6 dekat fret 12 kan. Okay. Jadi alhamdulillah lah saya dapat obtain tone dia yang punya volume pot, dia punya tone pot ni, and saya dah buka dari tepi ni dan saya sembur dengan contact cleaner kan. Untuk jangka masa panjang tu dia punya pot ni dia tahan daripada kena oxidize kan. Oxidize tu maksudnya dalam tu apabila, sebab dalam ni kan dia dah tutup kan, cavity dalam ni dia dah ditutup dengan pick guard kan. Jadi dalam ni dia ada udara panas. Jadi bila udara panas tu, kadang-kadang bila kita letak dalam aircon ke apa, dia kena udara yang sejuk kan. Kadang-kadang kita letak dalam bilik tu hari hujan, jadi cuaca tu sejuk kan. Jadi udara panas dengan udara sejuk tu dia bertembung dalam cavity ni kan. Jadi dia mengakibatkan benda-benda besi dalam ni dia akan meruap. Maknanya udara tu akan meruap, dan uap tu bila kena besi tu jadi karat kan. Kalau ada macam slide dalam tu, dia akan jadi berpasir. Dia berkumpul kat situ, dia akan jadi pasir. Dia bukan pasir, dia macam pasir. Saya tak tahu apa nama dia kan. Tapi yang pasti dia teroksida lah. Jadi bila dia teroksida tu, dalam bahasa Inggerisnya kita panggil oxidize kan. Jadi bila dia dah oxidize tu, bila kita pusing, bunyi dia jadi cracking sound lah. Bila kita boleh dengar dekat kan. Kadang-kadang kita pulas kat sini, dengar musik kek macam tu kan. Lepas tu dia punya selector pun ada risiko untuk jadi macam tu lah. Dia punya selector ni kan. Okey, dia punya ergonomik gitar ni macam biasalah kan. Okey, and saya suka gitar ni. Dia punya rasa sedap lah bila kita pegang kan. So dia punya tebal ni 43mm, besar sikit daripada Fender kan. Jadi dia 43mm ni
dia masih okey lah pada saya. Saya nak main tu sedap kan. Okey, sekarang ni saya pakai sound clean. Kita masuk pedal dengan kita masuk overdrive pedal dengan delay Boss DDA ni. Okey, neck pickup. Okey, yang tu tone dia lah. Dia punya playability tone tu okey lah, boleh lah Sekejap, saya kuatkan sikit. Dia punya gain kan. Kalau bunyi gain tu dia macam distort sikit. Sebab keadaan gitar ni dia punya keadaan factory setup dia, kalau dalam 10 tu saya bagi 4 je bang. Saya bagi 4.5 pun tak sampai. Sebab apa? Sebab dia dead note. Dia dead note tu sebab dia punya fret tu banyak yang uneven. Bila saya check memang dia terlalu obvious. Hanya kerana satu fret tu dia menyebabkan mood nak main keseluruhannya jadi macam tak biasa kan. Jadi saya dah buat partial fret leveling dekat sini dan alhamdulillah dah selesai lah. So bunyi choke tu dah tak ada dan saya achieve 1mm di tali 1 di fret 12. Kita cerita pasal M pula kali ni. Okay, so M ni saya patah balik treble, mid, bass semua pukul 12. Okay, yang ini clean sound tapi saya fullkan dia punya gain, so dia macam ada distort sikit. Okey, sekarang ni saya naikkan overdrive. Overdrive full dengan gain full. Kita kat sini pula kan. Okay, bridge pickup. Itulah dia punya. Okey, sekarang ni saya naikkan treble. Saya scoop sikit dia punya mid pukul 10. Bass saya maintain pukul 12. Okey, so bunyi dia. Okey, sekarang ni saya tutup dia punya overdrive dan saya main pedal pula. Okey.
Alright. Okey, M ni harga dia RM350. Jadi kalau macam untuk bedroom player kan, yang mana main dalam bilik kat rumah tu kan, memang M ni sangat-sangat sesuai bang. Sangat-sangat sesuai dengan kos yang berpatutan kan, dengan harga dia tak mahal bang, 350 kan. Just nice je kan. Siapa yang ada multi effects kan, notes ke mower ke, volume dia saya buka pukul 8 macam tu. Saya tak boleh buka kuat sebab kat sini ada mic, so saya recording nanti dia punya bunyi dia pecah kan, dia clipping kan. Jadi saya buka pukul 8 pun dah kuat abang, pun dah kuat dah. Yang tu pakai pedal. Kalau pakai multi effects lagi best. Dia tak berat bang. M ni tak berat. Ringan. Alamak, jatuh pula mic. Dia tak berat. Jadi memang kalau nak bawa pergi basking ke, nak pergi mana-mana, memang best lah bang. Memang okey lah kan. Memang sesuai sangat lah. Jadi dengan 350, sahabat-sahabat yang bertanya kan, PXC saya ni kubis nubis, saya ni newbie lagi kan, M apa yang sesuai? Saya ada bajet 500 saja kan. Ada yang saya dapat, ada tanya, ada yang bagi tahu saya dah ada bajet 500, ada yang bajet 1000, ada yang bajet 300 kan. Okey, di pasaran sana memang ada banyak lah MM yang apa nama ni, ada dia punya kategori kan. Jadi macam untuk kategori yang low tier, untuk orange kan, memang boleh ambil yang ni bang. 350 harga dia. Jadi okey kan, memang okey. Dia punya sound pun dia bukan macam sound American macam tu, dia sound British kan. Sound dia lagi macam saya nak cakap pun macam mana tak tahu kan. Kan. Tapi memang ada beza lah daripada American punya style dengan British punya style kan. Okey, saya cuba main lagu Iron Maiden. Sebelum saya akhiri episod kali ni, kita try satu lagi lagu kan.
Okey, akhir kata untuk episod kali ni, terima kasihlah kepada Abang Benjamin sanggup datang daripada jauh daripada Mesing untuk berjumpa dengan saya. Terima kasih banyak-banyak Okey, semoga kita ni semua ni yang termasuklah yang menonton episod kali ni, semoga kita semua walaupun kita tak pernah kenal, tak pernah jumpa kan, InsyaAllah mungkin kita boleh jadi family di alam maya kan. Kita semua ni bersaudara kan, tak kira lah Melayu ke Cina ke India ke, kita ni semua bersaudara Jadi pada sahabat-sahabat yang nak beli M kan, okey, jadi yang ini pun boleh dipertimbangkan untuk beli. Sahabat-sahabat yang ada multi effects kan, so boleh pakai kat sini. Memang sound dia okey bang, memang sound dia okey. Tadi saya dah try dah kan, tapi saya nak buat demo untuk kali ni untuk multi effects, rasa tak sempat kot kan, sebab saya ada lagi gitar nak kena siapkan kan. Okey lah, semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih kerana menonton episod kali ni sampai habis. Terima kasih juga kerana like dan share kan. Jadi yang mana sahabat-sahabat yang bertanya kepada saya kan, dalam ruangan komen tu, memang saya kadang-kadang saya tak dapat nak jawab kan. Minta maaf sangat-sangat saya tak dapat nak reply kan. Yang mana sempat saya reply tu saya akan reply kan. Sebab mana mungkin saya seorang nak menjawab dekat page lagi, dekat WhatsApp, dekat YouTube kan. Memang tak sempat bang, memang tak sempat. Saya minta maaf banyak. Tapi kalau macam pada sahabat-sahabat yang nampak, sahabat-sahabat yang komen tu kan, yang bertanya tu, so kalau ada pengetahuan tentang apa yang ditanya tu, bolehlah tolong jawabkan bagi pihak PH ya. Okey, sekian saja review saya tentang gitar ni, Squier Telecaster dan Orange Crunch 12 watt. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.